Pergolakan bersaudara di Sudan masih belum mencapai titik noktahnya. Krisis politik berpanjangan dilihat membawa kepada kehilangan nyawa rakyatnya sendiri. Adakah perjuangan kedua-dua pihak yang bertelagah berbaloi? Untuk memahami lebih mendalam krisis politik di Sudan, ikuti laporan khas yang disediakan Azib Zikri Abdul Halim. (15 April 2023), tarikh yang menjadi pipi ngeri buat rakyat Sudan. Setelah lebih 2 dekad menuntut sebuah negara yang adil kepada rakyatnya, sebuah perang saudara telah tercetus oleh dua kuasa tentera negara berkenaan yang menyebabkan ratusan kematian dan kecederaan penduduknya. Hospital, lapangan terbang musnah dibedil serangan dari udara dan darat. Di jalanan pula, ratusan bangunan musnah menyembah bumi. Rakyat hidup dalam gelap gelita, putus bekalan makanan, hilang tempat tinggal. Krisis ini akhirnya memaksa rakyat menjadi pelarian di negara sendiri. Juga mitigasi besar-besaran membawa keluar warga asing ke negara asal. Sampai ke Malaysia ni hampir 5 hari lah perjalanan tu. Kita naik bas selama 30 jam, kemudian kita naik kapal selama 10 jam. Kita menunggu dan alhamdulillah, yang penting bagi saya, alhamdulillah anak-anak saya semua selamat, saya dengan suami selamat. Itu je, sepanjang 5 hari tu hanya apa yang saya mampu buat, hanya berdoa sepanjang masa dalam hati keselamatan kami sekeluarga. Kesemua krisis ini bermula daripada perjuangan demonstrasi jalanan rakyat di Sudan sejak 2018 yang menuntut kerajaan pimpinan Omar al-Bashir yang memerintah selama 30 tahun untuk berundur. Ia memaksa peralihan kerajaan oleh tentera dilakukan oleh Transitional Military Council TMC dipimpin dua figura utama, Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Dagalo atau lebih dikenali sebagai Hemeti. Pimpinan ini juga bersetuju mewujudkan Transitional Sovereignty Council, sebuah kerajaan campuran yang berfungsi mengimbangkan kuasa tentera dan pimpinan rakyat yang terpilih dipimpin seorang Perdana Menteri yang kemudiannya dipaksa berundur pada tahun ini, menyaksikan pula rampasan kuasa secara total dilakukan oleh dua pasukan tentera. Satunya dipimpin Fattah, satu lagi dipimpin Hemeti, dan kedua-duanya mempunyai kelebihan sendiri. 2023 pula menyaksikan konflik bertukar kepada sebuah perang saudara. Namun ekoran kuasa-kuasa politik sudah mendesak bahawa tidak boleh wujudnya dua tentera di dalam satu negara. Suatu peradilan demokrasi menuntut integrasi RSF ke dalam pasukan tentera sedia ada dicadangkan. Namun, kedua-duanya tidak bersetuju atas tempoh peradilan yang akhirnya membawa kepada pertempuran yang bermula di Khartoum, ibu negara Sudan. Beberapa siri gejatan senjata nampaknya seakan sandiwara yang sekadar melepas batuk di tangga. Persoalannya, adakah konflik ini akan menemui jalan keluar? Ditambah pula dengan korupsi, ditambah pula dengan sekarang ni perebutan kuasa yang disokong oleh kuasa-kuasa besar. Jadi tidak menunjukkan bahawa konflik ini akan selesai dalam masa yang terdekat. Dia akan melalui jalan yang panjang dan pastinya pihak-pihak yang berkepentingan akan mengambil peluang-peluang di atas perjalanan yang panjang yang berliku. Langkah negara-negara antarabangsa membawa keluar rakyatnya dilihat satu langkah tepat agar tidak terheret sama dalam kancah perang saudara ini. Ketegangan ini juga perlu dibawa ke meja perbincangan sekalipun dibayangi kuasa asing, mengetepikan ego dalam meredakan konflik persahabatan, menuntut sebuah negara yang adil dan demokrasi buat rakyatnya. Azib Zikri Abdul Halim, TV9.